Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar? Semua sihat hari ni? Alhamdulillah. Siapa tak datang? Oh, Cik Asya datang Ke belum sampai? Belum sampai. Okey. Muka surat berapa hari ni? 446. Okey, baik. Perbincangan kita di bab yang ke-64, muka surat 446. Topik kita pada pagi ini ialah membasuh dan mengerik mani serta membasuh bahagian yang terkena cairan wanita. Babu ghaslil mani wa farkihi wa ghasli ma yusibu minal mar'ah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. Maksudnya, Abdan meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Abdullah mengkabarkan kepada kami, dia berkata, Amr bin Maimun Al-Jazari mengkabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dari Aisyah, dia berkata, aku pernah membasuh bekas junub. Bekas junub di sini maksudnya bekas air mani yang menempel, yang melekat pada pakaian Nabi SAW. Lalu baginda keluar mengerjakan salat sementara bercak air masih membekas di pakaiannya. Kita ada satu lagi hadis di sini. Tadi hadisnya nombor 229. Okey, terus sambung. Hadis nombor 230. Haddathana Qutaibatu qala. Haddathana Yazidu qala. Haddathana Amrun an Sulaimana qala. Sami'tu Aisyata. Kita ada ha di situ. Kalau bahasa Arab baca tahwilus sanad. Ha, maksudnya tahwilus sanad, tukar kepada sanad yang lain. Wa haddathana Musaddadun qala haddathana Abdul Wahidi qala haddathana Amr bin Maimun an Sulaiman bin Yasar qala sa'altu Aisyata 'anil mani yusibu thawba faqalat kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila salati wa atharul ghasli fi thawbihi buqa'ul ma'i. Maksudnya, Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Yazid meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Amr meriwayatkan dari Sulaiman, dia berkata, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata. Okey, tukar kepada sanad di situ. Musaddad meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Abdul Wahid meriwayatkan kepada kami, dia berkata. Amr bin Maimun meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata. Aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang air mani yang mengenai pakaian. Lantas dia menjawab, dahulu aku mencucinya, iaitu air mani tadi,
dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda keluar untuk mendirikan solat sementara bekas cucian menempel masih lagi membekas di pakaian beliau yang dikata berupa bercak air. Okey. Terus masuk kepada syarah judul bab. Kita di sini ada perkataan babu ghaslil mani wa farkihi. Bab membasuh dan mengerik air mani. Imam Al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis yang menyebutkan lafaz al-farku, mengerik. Tetapi seperti biasanya, beliau rahimahullah cukup memberi isyarat pada judul bab sahaja. Jadi, sekarang ni bila kita baca hadis-hadis kita kat sini kan, hadis-hadis ini tidak memuatkan lafaz yang mana ada perkataan mengerik. Oh, ada Cik Asia kat situ. Oh, sampai Cik Asia. Ada lafaz mengerik di dalam hadisnya. Okey, tetapi Imam Al-Bukhari dia cuma sebutkan pada judul sahaja, pada tajuk sahaja. Namun itu tidaklah menunjukkan bahawa hadisnya tak ada. Hadis tetap ada. Okay, tentang hal Aisyah mengerik. Mengerik apa ni? Perkataan al-farku di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ada. Cuma dalam kitab Imam Al-Bukhari dia tak muatkan hadis yang menggunakan lafaz al-farku pada dalam kitabnya. Tapi ini menunjukkan bahawa dia memberikan isyarat pada judul bab sahaja. Baik, di sini sebab lafaz al-farki atau al-farku mengerik ini juga akan tertera dalam hadis Aisyah yang akan kami sebutkan. Nanti akan disebutkanlah di dalam syarah dan juga di dalam hadis-hadis yang lain. Okey, seterusnya. Tidak ada pertentangan antara hadis yang menyebutkan dengan kata al-ghasli, membasuh, dan hadis yang mencantumkan lafaz al-farku, iaitu mengerik. Jadi sama ada kita baca hadis yang menggunakan lafaz al-farku ataupun lafaz al-ghaslu di dalam hadis-hadis Nabi, dia tidak ada beza. Tidak ada perbezaan. Okay, di situ kerana makna keduanya sudah begitu jelas apabila digabungkan. Jadi kalau kita gabungkan antara maksud membasuh dan mengerik, kita akan dapati bahawa maksud yang ingin disampaikan daripada hadis tersebut adalah sama. Baik, dalam hal ini berdasarkan pendapat yang menyatakan air mani itu suci, caranya adalah dengan menyatakan bahawa yang dimaksud dengan membasuh adalah anjuran untuk membersihkannya, bukan kewajipan membersihkannya. Demikianlah metod yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama hadis yang lain. Jadi kita lihat begini, dia ada dua kaedah yang kalau kita nak faham daripada hadis ini. Satu, ada pendapat ulama yang kata air mani adalah suci. Air mani adalah suci. Okey, saya tanya, air mani ni air apa? Nanti air mani. Mani tu apa ya? It's not about money. It's not about money. Bukan pasal duit. Takut ada orang tak faham. Okay. Air mani ni apa? Malu nak cakap. Nak susun perkataan. Air yang keluar kerana hubungan suami isteri. Kemuncak syahwat. Okey, itu penting kemuncak syahwat. Sebab kalau air yang keluar ni kerana hubungan suami isteri ni ada dua. Lagi satu ialah yang kita kata lepas foreplay tu kan. Oh ini sorry lah kalau guna ayat-ayat yang air mazi kan. Okey, itu pun air juga yang keluar. Jadi kita nak kena jelas lah dekat situ.
Bila suami isteri, mereka mengadakan hubungan badan kan, di awalnya kita tak panggil air mani. Di awalnya kita panggil air madhi yang keluar setelah ada nafsu tu lepas dia rasa rangsangan syahwat dan sebagainya. Bila kita panggil kemuncak yang begitu sangatlah, baru keluar tu kan, dilepaskan air tu kan, suami tu lepaskan airnya, barulah kita panggil ia sebagai air mani. Jadi jangan kelirulah antara air mazi dan air mani itu tadi. Baik, so di sini dia kata, satu, pendapat yang pertama, ada ulama yang kata air mani itu suci. Okay, pendapat pertama kata air mani itu suci. Jadi sekarang ini, air mani yang suci tersebut, dia terkena baju. Kena baju kita. Baik, sekarang ini, dijelaskan kepada kita, caranya adalah dengan menyatakan bahawa yang dimaksud dengan membasuh. Okey, sebelum tu kalau kita kata air mani itu suci, maknanya tak basuh pun tak apa kan? Betul tak? Tak basuh pun tak apa. Sebab dia suci. Tapi sekarang dalam hadis yang kita baca ada 2 hadis tadi kan? Aisyah dia basuh. Okey. So kalau orang yang kata air mani itu suci, baru masuk sini. Caranya adalah dengan menyatakan bahawa yang dimaksud dengan membasuh adalah anjuran untuk membersihkannya. Dia cuma anjuran. Kita tak kata itu sebagai kewajipan. Okey? Untuk mereka yang berpendapat air mani itu suci. Jadi bila ada hadis yang menyebutkan tentang anjuran, yang menyebutkan tentang membasuh tadi, itu hanya anjuran untuk membersihkannya, bukan kewajipan membersihkannya. Jadi ini pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama hadis yang lain. Baik, kita ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua kata air mani itu najis. Okey. Begitu pula kedua makna itu dapat digabungkan berdasarkan pendapat yang menajiskan mani. Jadi pendapat kedua mengatakan bahawa air mani adalah najis. Caranya adalah dengan menyatakan mani tersebut harus dicuci apabila masih basah. Sedangkan apabila sudah mengering, maka cukup dengan mengeriknya. Demikianlah metod yang dipakai oleh Abu Hanifah. Jadi untuk mereka yang berpegang air mani ini adalah najis, bila ia terkena pada baju, metod yang digunakan ialah, dia kata kalau air mani itu dia masih basah, yang terkena pada baju, kita kena cuci. Tapi kalau dia dah kering, boleh sekadar kerik sahaja daripada baju tersebut. Demikianlah metod yang digunakan pakai oleh Imam Abu Hanifah. Baik, di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia berikan kepada kita dengan pendapat dia tentang kedua-dua metod yang ada tadilah ataupun kefahaman tentang hadis ini. Satu, air mani itu suci. Kedua, air mani itu najis. Dalam hal ini, metod pertama lebih kuat. Yang mana? Yang menyatakan ia suci. Kerana dengan metod tersebut, hadis dan qiyas iaitu analogi dapat diamalkan sekaligus. Sebab jika mani itu tergolong najis, maka berdasarkan qiyas tentu wajib membasuh mani dan tidak boleh sekadar mengeriknya seperti halnya darah dan najis-najis yang lain. Padahal menurut pendapat mereka, tidak cukup hanya sekadar mengerik apabila najis tersebut berupa darah. Jadi pendapat yang pertama lebih kuat yang menyatakan ianya suci. Kerana kalau kita lihat pada pendapat yang menyatakan ianya najis. Kalau mani itu najis, maka dia tak cukup dengan mengerik. Dia mesti kita basuh sebagaimana darah. Contoh darah tu kalau kena baju kita, dia dah kering, adakah cukup setakat kita ni gini kita kerik itu kan? Tak cukup. Dia mesti kita basuh sampai ia hilang. Okey? Sampai dia hilang warna, bau dan rasa kan? Jadi di sini kata pendapat pertama, dengan itu pendapat pertama dia lebih kuat jika kita nak bandingkan dengan pendapat yang kedua itu tadi. Baik, metod kedua juga, metod kedua tu maksudnya yang ni tadi. Yang pendapat yang mengatakan ianya najis.
Okay, metod kedua juga ditermentahkan. Ditermentahkan tu maksudnya boleh kita tolak oleh hadis riwayat Ibn Khuzaimah dari jalur lain dari Aisyah bahawasanya dia pernah membersihkan mani dari pakaian Nabi SAW dengan akar tumbuhan izkir. Lalu beliau salat dengan mengenakan pakaian tersebut. Dan dia pun pernah mengerik mani yang sudah mengering dari pakaian Nabi SAW. Kemudian beliau salat dengan mengenakan pakaian tersebut. Riwayat ini menjelaskan bahawa Aisyah tidak membasuh mani tersebut, baik dalam keadaan basah maupun dalam keadaan yang kering. Sebab tadi kalau kita lihat metod yang kedua kan, yang kata najis kan, dia kata kalau basah kita cuci, kalau kering kita kerik. Tetapi bila kita baca hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, kita lihat ada keadaan yang mana Aisyah tidak membasuh mani tersebut. Baik sama ada mani itu dalam keadaan kering ataupun dalam keadaan yang basah. Jadi dia tak basuh. Untuk menunjukkan bahawa pendapat pertama adalah kuat, iaitu mani tidak najis. Okey, kalau nak faham macam ini ya, bagi kepada dua. Okey, pendapat pertama kata najis, pendapat pertama kata suci tadi, sorry. Pendapat kedua kata najis. Okey. Tadi pendapat pertama kata suci kan? Dia kata apa lepas tu? Tak payah cuci. Senang, tak payah cuci. Okey. Dia kata sekadar cuci. Kalau kita faham hadis ini, sebab Aisyah dia basuh. Ada dia basuh, ada dia kerik. Okay, dalam hadis itu. Kalau Aisyah basuh tu tak bermakna wajib untuk dibasuh. Ia adalah anjuran. Okay. Bila kita basuh, itu adalah anjuran. Bukan kewajipan. Ini pendapat siapa? Imam Asy-Syafi'i. Allah. Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Ahmad. Dan yang lain. Okey. Baik. Kalau najis tadi, dia kata apa? Basuh bila basah. Kalau dia kering, kerik bila kering. Pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat mana yang lagi kuat? Suci. Okey? Pendapat yang mengatakan ianya suci. Pendapat yang pertama di situ. Kerana dia kata dalam hadis riwayat Aisyah, bila Aisyah tunjukkan kepada kita ada masa-masa di mana dia basuh dan dia kerik. Tetapi waktu tu sama ada basah ataupun kering, dia tak bahagikan lah maksudnya. Kalau pendapat yang ini kan dia kata kalau air mani itu basah kita basuh, kalau air mani itu kering kita kerik. Tapi Aisyah dia buat dua-dua sekali. Jadi ini menunjukkan bahawa dalam hal yang sedemikian, hal itu bukanlah satu kewajipan untuk kita basuh air mani yang basah tersebut. Jadi pendapat yang pertama kita pegang menyatakan bahawa air mani itu adalah
suci. Baik, seterusnya di sini. Ada pun pendapat Imam Malik. Jadi kita ada pendapat Imam Malik juga. So tadi ada pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik di sini. Baru nak masuk pendapat Imam Malik. Ada pun pendapat Imam Malik. Okey. Adapun pendapat Imam Malik, dalam pendapatnya tidak dikenali istilah mengerik untuk membersihkan air mani. Dia rahimahullah berkata, yang difahami oleh penduduk Madinah adalah wajib membasuhnya sebagaimana najis-najis yang lain. Jadi pendapat Imam Malik dia kata apa? Wajib basuh. Okey, sebagaimana dia mengambil pendapat penduduk Madinah lah, wajib membasuhnya sebagaimana najis-najis yang lain. Akan tetapi hadis yang mencantumkan kata mengerik sudah cukup sebagai bantahan terhadap mereka. Kerana ada hadis yang menyebutkan tentang Aisyah mengerik itu tadi kan, air mani yang telah kering. Hal ini dapat dibantahkanlah ataupun dapat ditolak dengan hadis Aisyah mengerik air mani tersebut. Baik, sebahagian ulama bermazhab Maliki ada yang memaknai hadis tentang mengerik mani tersebut dengan perbuatan menggosoknya dengan air. Jadi tadi pertama pendapat Imam Malik, okay, dia kata kena basuh. Tapi ada juga pendapat daripada mereka dalam mazhab Imam Malik yang kata maksud mengerik air mani itu ialah kita basuh tapi kita berus dia dengan air. Macam tu. Pendapat ini juga kita boleh tolak oleh salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah yang mana dia berkata, laqad ra'aituni wa inni la ahukkuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya bisan bizafri. Aku pernah mengerik air mani yang sudah kering dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuku. Dengan kuku dia lah. Jadi dalam hadis ini kita lihat Aisyah dia tak berus. Dia tak berus dengan air. Dia cuma kerik dengan kuku dia sahaja macam itu. Demikian juga pendapat itu ditolak oleh hadis yang dinyatakan sahih oleh Imam At-Tirmizi dari Hammam bin Harith bahawasanya Aisyah pernah mengingkari tindakan seorang tetamu lelaki yang mencuci pakaiannya yang terkena air mani. Aisyah berkata, "Lima afsada alaina thawbana, innama kana yakfihi ay yafrukahu bi asabi'ihi. Farubbama faraktuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi asabi'i." Mengapa dia merosak pakaian kita? Sesungguhnya cukup dia mengeriknya, iaitu air mani tadi, dengan jari jemarinya, kerana dahulu terkadang aku juga mengeriknya dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jari-jariku. Jadi hadis ini Aisyah dia macam mengomel lah kan sebab orang tu dia basuh baju dia kan. Dia kata alamak kenapa pergi basuh kan dah macam dah rosak ke apa. Dia kata mungkin cukup dia kerik sajalah air mani tu yang ada pada pakaian tersebut. Sebab dia sendiri pernah buat begitu. Baik, ini nak tunjuk bahawa tak wajib lah untuk basuh baju yang terkena air mani itu tadi. Okey, seterusnya. Sebahagian mereka iaitu ulama Maliki menyatakan model, maknanya jenis pakaian yang hanya dikerik oleh Aisyah tersebut adalah pakaian tidur. Sedangkan pakaian yang dicucinya adalah pakaian solat. Jadi ada sebahagian daripada ulama Maliki yang kata kalau Aisyah kerik tu maknanya itu adalah pakaian tidur. Tapi kalau Aisyah cuci itu pakaian yang dibuat untuk solat. Namun kita lihat begini, pendapat ini juga ditermentahkan, maknanya kita boleh tolak dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Yang mana kita baca di situ, laqad ra'aituni afrukuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farkan
fayusalli fihi. Aku pernah mengeriknya, iaitu mani, dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau solat dengan pakaian tersebut. Jadi kalau Nabi solat dengan pakaian itu, maknanya itu pakaian solat ke pakaian tidur? Pakaian solat. Ke tak ada beza? Itulah yang buat yang Nabi buat tidur, itulah yang Nabi buat solat. Selalunya macam tu kan? Selalunya macam tu, dia tak ada beza, itu kita. Kita lah, ni baju tidur, ni baju solat, kan pakai telekung sebagainya kan. Itu kita lah. Tapi kalau Nabi SAW biasanya, Nabi tidur dengan baju tersebut dan Nabi akan solat dengan baju itu. Sebab tu di sini kita lihat tidak ada sebenarnya perbezaan antara pakaian solat dengan pakaian tidur. Sebagaimana yang diberikan ataupun yang dibahagikan oleh ulama Maliki itu tadi. Yang mana dia kata kalau baju tidur, Aisyah kerik. Kalau baju solat, Aisyah basuh. Tapi sebenarnya kalau kita baca pada hadis yang telah diletakkan pada kitab kita di situ, hal ini tidak ada beza sebenarnya. Sama ada baju solat ataupun baju tidur. Sebab Nabi guna baju yang sama. Dalam hadis ini, Aisyah mengakhiri ucapannya dengan huruf fa, iaitu pada lafaz fa yusalli. Ini artinya tidak ada kemungkinan bahawa di sela-sela mengerik dan solat itu Aisyah sempat membasuhnya juga. Ini kemungkinan-kemungkinan sahajalah. Kalau nak kata Aisyah basuh, boleh juga. Sebab masih lagi ada masa untuk basuh. Namun yang jelas di sini kita faham, Nabi tetap menggunakan baju yang sama. Sama ada dia kerik, dia basuh, terus Nabi guna baju itu untuk melaksanakan solat. Okey, baik, seterusnya di sini. Dalil yang lebih jelas lagi dari hadis itu terdapat dalam riwayat Imam Ibn Khuzaimah. Lafaznya berbunyi, annaha kanat stahukkuhu min thawbihi wa huwa yusalli. Bahawa Aisyah radhiyallahu anha pernah mengeriknya, iaitu air mani dari pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang solat. Jadi kita ini lagi hadis yang kita kata lebih menguatkan situasi untuk menunjukkan bahawa air mani itu dia suci. Sebab ketika air mani itu melekat di baju pakaian Nabi, Nabi SAW terus solat menggunakan baju tersebut. Tapi Aisyah radhiyallahu anha bila dia nampak dia dalam keadaan Nabi solat tu, dia pergi kerik. Kan air mani tu boleh dapat bayangkan Nabi sedang solat, Aisyah ni kotor baju ni. Dia kerikkan itulah. Tapi maknanya kita kalau Nabi guna untuk solat tu kan menunjukkan bahawa tak ada masalah. Kalau benda tu najis, pasti Nabi akan tukar baju. Ataupun Nabi kata dengan Aisyah basuh baju ni. Tapi itu tidak berlaku. Okey? Baik, seterusnya. Kalaupun hadis-hadis di atas dianggap tidak ada, hadis yang tercantum dalam bab ini pun tidak dapat dijadikan dalil najisnya air mani. Kalaupun kita kata hal-hal tersebut semua tadi tak berlaku. Contoh masa Nabi solat dengan baju yang terkena air mani itu dan Aisyah tak kerik lah ataupun kita tak ada baca berlangsung hadis itu. Memang tak ada langsung, kita tak tahu pun langsung tentang hadis itu. Ini kita nak kata masih lagi untuk kita boleh kata najis air mani ni dia bukan sesuatu yang najis. Okey, tak dapat dijadikan dalil lah untuk menunjukkan air mani itu najis. Sebab apa yang dilakukan Aisyah dengan membasuhnya merupakan satu perbuatan. Sementara dengan perbuatan itu semata tidak dapat menunjukkan hukumnya wajib. Bila dia buat, tak kita kata wajiblah untuk dibasuh air mani itu. Sebab dia basuh, mungkin dia rasa tak selesa. Macam kita kan, ada benda yang kita rasa kotor. Padahal tak kotor pun. Kita rasa tak selesa, tapi kita nak basuh. Dia macam tu. Okey, baik. Sebahagian ulama lain menilai pendapat itu cacat berdalilkan hadis tentang mengerik mani tersebut atas kesuciannya. Dengan alasan mani Rasulullah SAW itu suci. Berbeza dengan mani selain beliau. Demikian juga halnya dengan kotoran beliau yang lain. Jadi ada pendapat yang kata itu air mani Nabi.
Tak boleh nak samakan dengan air mani kita. Air mani Nabi tu suci. Takkanlah kita punya air mani sama dengan air mani Nabi. Jadi ada pendapat yang kata begitu. Baik, pendapat ini ditolak juga dengan perenggan yang berikutnya. Kata begini, seandainya kita membenarkan apa yang mereka nyatakan. Apa yang mereka kata? Air mani Nabi suci, air mani kita tak. Maknanya kesucian itu dikhususkan hanya untuk Nabi. Okey, itu pendapat mereka. Tentang kekhususan hukum untuk air mani Rasulullah SAW. Maka jawapannya adalah air mani beliau itu keluar setelah melakukan hubungan badan. Sehingga bercampurlah air mani beliau dan air mani isterinya. Andai kata mani isteri beliau najis, tentu tidak cukup hanya dikerik saja. Boleh faham? Faham Macam mana? Kak Zai faham? Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Dah bercampur kira dah tak suci lah. Macam itu. Okey, jadi pendapat ini kita faham macam ni. Kalau kita kata air mani Nabi, hanya air mani Nabi sahaja yang suci. Sekarang ini air mani keluar setelah kita melakukan hubungan badan. Okey, pada tahap syahwat yang sudah kemuncak. Jadi pada waktu itu air mani isteri Nabi juga keluar. Maka di sini bila kebiasaannya bila kemuncak suami itu ada, kemudian isteri pun ada, akan bercampur air mani suami dan air mani isteri. Jadi kalau ia terkena ke mana-mana tempat, contoh cadar, pakaian kan, dia mesti dah tercampur. So kita tak boleh tengok ni air mani siapa Sorry saya cakap. Ni air mani siapa ni, awak punya ke saya punya? Dia tak ada macam itu. Kita tak boleh nak pilih dah air mani siapa. Oh ni Nabi punya lah, ni suci. Ni saya punya kotor. Dia tak boleh sedemikian. Jadi tak dapat nak dibezakan. Maka bergabung kedua-dua air mani itu. Okey, di sebuah tempat ataupun pada pakaian. Maka di sini dia kata kalau dah sedemikian, macam mana kita nak kata air mani itu hanya air mani Nabi saja yang suci, sebab yang terkena pada pakaian Nabi pun kita tahu itu air mani siapa. Adakah isteri ataupun suami, ataupun ia sudah digabungkan antara kedua-duanya. Jadi kalau begitu di sini dia kata tadi kan, andai kata air mani isteri beliau najis, tentu tidak cukup hanya dikerik saja. Pasti dalam hal ini Nabi sendiri akan memerintahkan kepada para isteri baginda cuci pakaian yang sudah terkena air mani tadi. Baik. Atas dasar itu, Syekh Al-Muwaffaq di sinilah Ibn Qudamah Al-Hanbali dan ulama lainnya berpendapat bahawa cairan yang berasal dari kemaluan wanita adalah suci, iaitu air mani. Air mani yang keluar daripada wanita juga suci. Kita tak bezakan di sini. Sama ada air mani itu milik wanita ataupun air mani tersebut milik lelaki, suami, maka kedua-duanya kita anggap ianya sebagai suci berdasarkan kepada apa yang berlaku kepada Nabi SAW itu tadi. Baik. Beliau rahimahullah berkata, barang siapa yang mengatakan bahawa di mana ada mani, pasti di situ ada air mazi, sehingga mani tersebut menjadi najis. Kerananya, maka pendapat ini telah keliru. Sebab apabila syahwat sudah bergejolak hebat, dia dah orgasma, saya nak sebut segan tak payah. Maka yang keluar adalah mani dan bukan air mazi ataupun air kencing. Sama halnya dengan kondisi seseorang yang sedang mimpi basah. Jadi dalam hal ini kita tak boleh katalah air mazi yang bercampur dengan air mani tersebut dianggap sebagai najis. Jadi bila dah keluar air mani sajalah yang kita hukumkan di situ. Tidak boleh dihukumkan ia sebagai air mazi. Sama juga dengan orang yang dia mimpi basah. Mimpi basah ni keluar air mazi ke keluar air mani? Mani. Jadi dekat dalam keadaan yang sedemikian, kita tak katalah mimpi basah yang air mani yang keluar
hasil daripada mimpi basah itu sebagai najis. Sama halnya dekat sini, sama ada mimpi ataupun melakukan hubungan suami isteri ataupun yang dikeluarkan sendiri di situ, semua keadaan ini dianggap sebagai najis, sebagai suci, sebagai suci. Wallahu a'lam. Baik, perkataan berikutnya. Wa ghasli ma yusibu. Serta membasuh bahagian yang terkena. Maknanya tempat-tempat lain selain daripada pakaian. Itu maksudnya. Yakni yang mengenai pakaian dan lainnya dari cairan isteri. Tentang masalah ini terdapat hadis yang cukup jelas dan akan disebutkan oleh Al-Bukhari pada akhir kitab Al-Ghuslu dari hadis Osman. Al-Bukhari tidak menyebutkannya di sini, sepertinya ia sudah membuat kesimpulan dari masalah yang telah kami sebutkan di atas. Jadi nantilah dalam kitab Al-Ghuslu, kitab mandi akan dijelaskan dengan lebih lanjut tentang tempat-tempat lain yang terkena air mani. Tapi di sini kalau kita lihat muka surat 451 atas sekali itu kan, dia berikan kesimpulan iaitu mani yang melekat pada pakaian biasanya rentan bercampur dengan air mani dan cairan lain yang terkeluar dari tubuh isteri. Maksudnya itu nanti akan dibincangkan dan pada waktu itu juga kita akan dapati pendapatnya masih lagi sama. Okey, yang menyatakan bahawa air itu tetap suci walaupun telah bercampur air mani suami dan air mani isteri. Okey, panjangnya syarah judul bab ni. Syarah topik je belum masuk syarah hadis. Okey, kita masuk kepada syarah hadis di sini. Perkataan Amr bin Maimun al-Jazari. Amr bin Maimun al-Jazari, demikian yang dikatakan oleh jumhur ulama dan inilah yang benar. Lafaz al-Jazari dibaca dengan memfathahkan huruf jim dan zai. Jaza. Okay. Lalu diikuti huruf ra. Jazari. Al-Jazari adalah nisbah kepada Al-Jazirah, sebuah kawasan antara sungai Euphrat dan sungai Dijlah, iaitu Tigris. Maimun bin Mihran adalah ayah Amr yang pernah singgah di tempat tersebut. Itulah yang menyebabkan namanya dan anaknya dinisbahkan kepada tempat ini. Singgah saja dah panggil Al-Jazari. Sebaik singgah kat Uzbek tak panggil Uzbek. Singgah aje. Okay. Singgah Yishun panggil Yishun. Macam itu. Singgah Woodlands panggil Woodlands. Okay, tak apalah. Itu kita kata budaya, budaya orang-orang lama, orang-orang Arab lah. Untuk dia kenal siapa orang itu. Okay, dalam riwayat Al-Kushmihani tercantum lafaz Al-Jauzi. Okay, tapi dalam riwayat Al-Kushmihani, dia tak letak Al-Jazari. Dia letak Al-Jauzi. Okay, dengan mensukunkan huruf waw dan setelahnya huruf zai. Namun, kita kata di sini perlu diketahui periwayatan lafaz itu jelas kekeliruan Al-Kushmihani. Jadi yang betul Al-Jazari. Okay, Al-Jauzi itu kekeliruan yang ada pada perawi kitab tersebut. Baik, seterusnya. Perkataan Aghsilul Janabah. Aku pernah mencuci bekas junub. Siapa aku di sini? Aisyah. Okay. Aku pernah mencuci bekas junub, iaitu bekas air mani. Maksudnya membasuh bekas junub hubungan suami isteri. Okay, itu tak apa, tinggalkan. Okay, di sini ada perkataan itu tak apa, tinggalkan saja. Tak ada masalah. Seterusnya perkataan buqa'a. Okay, buqa'a maksudnya bercak air. Dibaca dengan mendammahkan huruf ba dan memfathahkan huruf qaf, iaitu bentuk jamak dari kata buqa'ah. Para pakar bahasa Arab menyatakan bahawa makna al-buqa'u adalah perbezaan dua warna. Sedangkan di dalam sanad kedua hadis di atas tertera sebagai berikut. Buka ni kalau dalam bahasa kita kata bila kita dah cuci kan, kemudian kita ada nampak patch, bekas-bekas tu kan.
dekat baju kita, ini kita panggil sebagai buqa. Okey, takut bercak tadi tak faham, tapi ni maknanya kita dah basuh, kemudian kita nampak masih lagi ada bekas tu pada pakaian. Jadi ini dipanggil sebagai buqa. Baik, kita ada perkataan haddatsana Yazid. Okey, tak apa Yazid, tinggalkan Yazid kat situ. Tak payah baca dia. Perkataan haddatsana Amru pun tinggalkan. Okey. Terus kita lihat perkataan sami'tu Aisyata. Aku mendengar Aisyah. Okey. Pada sanad berikutnya, ini dah masuk. Mana datang sami'tu Aisyah ni? Okey, 230. Okey, 230. Hadis 230 Sami'tu Aisyata. Aku mendengar Aisyah pada sanad berikutnya. Redaksinya disebutkan dengan lafaz sa'altu Aisyata. Aku bertanya kepada Aisyah. Lafaz ini membantah pernyataan Al-Bazzar bahawa Sulaiman bin Yasar tidak mendengar hadis ini dari Aisyah. Sebelum Al-Bazzar sudah ada ulama yang mendakwa seperti itu. Demikianlah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Dari selain Al-Bazzar. Kitab Al ni kitab fiqh oleh Imam Asy-Syafi'i. Ia menambahkan bahawa para hafiz berkata, Amr bin Maimun keliru ketika menisbahkan hadis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sebenarnya itu adalah fatwa Sulaiman bin Yasar. Okay. Dan melalui sikap Al-Bukhari yang menganggap hadis ini sahih yang kemudian disetujui oleh Muslim, jelaslah bahawa Sulaiman benar-benar mendengar hadis ini dari Aisyah dan hadis ini memang hadis marfu' sampai sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi antara fatwa tersebut dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak saling bertentangan. Demikian juga tidak ada pengaruhnya perbezaan antara kedua riwayat tersebut. Baik yang menyatakan Amr bin Maimun bertanya kepada Sulaiman bin Yasar maupun riwayat yang menyebutkan Sulaiman bin Yasar bertanya kepada Aisyah. Sebab masing-masing dari keduanya bertanya kepada gurunya sehingga sebahagian perawi ada yang menghafalnya dan sebahagiannya lagi tidak. Mereka semua adalah para perawi yang dapat dipercayai iaitu thiqah. Jadi dia tidak ada isu sama ada Sulaiman bin Yasar ini dia dengar ataupun tidak. Kerana ini merupakan hadis yang memang benar-benar ianya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab di situ isunya ialah ada di kalangan para ulama kata Sulaiman bin Yasar ni dia tak dengar. Jadi kalau hadis dia tak dengar dia boleh jadi hadis yang dhaif. Sebab tu di sini dia bincangkanlah tentang kemarfuan tentang hadis tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana ayat guna tu? Okay. Baik, perkataan ni seterusnya perkataan Abdul Wahid. Okay, Abdul Wahid di sini ialah Abdul Wahid bin Ziyad Al-Basri. Perawi yang setingkat dengannya adalah Abdul Wahid bin Zaid Al-Basri. Tetapi Al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadis pun dari jalur beliau. Perkataan anil mani. Okey, terus masuk kepada lafaz hadis ya. Tadi semua tentang sanad. Perkataan anil mani tentang mani. Maksudnya bertanya tentang hukum mani. Apakah disyariatkan untuk mencuci atau tidak? Jadi apa yang ditanya kepada Aisyah di sini ialah tentang air mani itu kita nak cuci ke tak kalau kena pada baju kita. Itu soalannya lah kalau ikut pada bahasa kita. Jadi jawapannya Aisyah pernah mencucinya dan itu tidak bererti bahawa hukumnya wajib. Sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas. Perkataan fayakhruju lalu beliau keluar, yakni keluar dari rumah menuju masjid. Jadi dalam hadis itu tunjukkan kepada kita lepas Aisyah cuci, kemudian Nabi terus guna pakaian yang sama keluar pergi masjid untuk menunaikan solat.
perkataan buqa'al ma'i. Okay, tadi dah bincang perkataan itu berupa bercak air. Samalah maknanya tadi dengan perkataan buqa' pada muka surat 451 yang dah saya jelaskan. Baik, dari hadis ini terus masuk pada kesimpulan 454 ya muka surat. Dari hadis ini dapat disimpulkan beberapa hal atau faedah berikut ini. Pertama, demi mempelajari hukum syar'i, seorang wanita dibolehkan bertanya tentang sesuatu yang barangkali malu untuk ditanyakan. Setuju? Setuju. Contoh soalan apa? Tentang air mani lagi? Selain daripada itu, apa soalan-soalan yang kita ni selalu malu nak tanya? Ya Allah. Orang minta contoh. Okey, tak apa, tak apa. Sila. Ha. Mm-mm. Mm-mm. Apa-apa suka cuci. Lagi-lagi lepas pandemik. Ha. Oh, adakah kita berdosa kalau kita ikut apa yang kita belajar? Tak dosa. Tak dosa. Ikut kepada keselesaan masing-masing itu tadi. Okay. Selama mana kita tak membazir air itu kan, kita memang ada air yang kita nak gunakan, kita boleh gunakan. Lihat kepada keadaan. Okay. Tapi kalau air itu lebih sepatutnya digunakan untuk perkara yang lebih wajib, contoh berwuduk, tapi kita buat benda lain sampai tak ada air untuk berwuduk, inilah baru kita kata tak boleh. Okey? Boleh? Tadi saya tanya contoh lain. Selain daripada tentang air mani kan, kita orang perempuan malu nak tanya tentang apa? Darah haid lagi? Darah istihadah lagi? Haid mani. Masih pun sekat tanya. Yang berkenaan dengan keintiman. Cantik ayat awak, saya suka. Yang berkenaan dengan keintiman. Tapi intim macam mana tu? Ustazah. Intim, kan jatuh banyak. Tak apa, biarkan. Jangan ambil Cik Ana, tak apa, biarkan saja. Biarkan. Kasih. Yang rahsia antara suami isteri, okay, begitu. Jadi di sini, saya cuma nak kata ginilah. Kalau ianya kita nak tanya, sebab sekarang kita ada banyak pilihan ya. Dulu mungkin di sini kita lihat mereka nak tanya, mereka kena tanya pada Nabi. Nabi kan orang lelaki, jadi rasa malulah bila nak tanya hal-hal yang semikian. Namun yang cantiknya kita nampak, ada ramai juga orang lelaki yang tanya pada Aisyah. Nampak ya? Orang lelaki tanya pada Aisyah. Sepatutnya tanya pada Nabi lah kan. Lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tapi bagi saya pada zaman dahulu dia tak ada banyak isu lah. Kalau pada zaman sekarang, kita sebaiknya kita cari ustazah. Kalau wanita, cari ustazah untuk bertanya. Kalau yang lelaki, tanya pada ustaz. So lelaki elakkan bertanya pada ustazah dan yang perempuan elakkan bertanya pada ustaz. Melainkan ilmu itu hanya ustaz tu je yang tahu. Okey? Ataupun melainkan ilmu tu hanya ustazah ni je yang tahu. Tak ada ustaz yang tahu. Barulah kita bertanya. Baru cantik. Untuk elakkan banyak isu lain lah. Sebab nanti tanya-tanya tersuka tanpa sengaja. Banyak kes macam tu. Banyak kes macam tu. Jadi ini saya ingatkan terlebih dulu. Okay, nak tanya pasal rumah tangga ke, nak tanya pasal perceraian ke, apa-apa kan. Lebih baik tanya kepada yang sepatutnya lah, yang kita rasa bukan selesa saja, tapi yang kita rasa dia boleh menutup banyak ruang fitnah. Okay, antara kita dengan orang yang kita nak tanya itu tadi. Itu yang saya nak nasihatkan sikit lah tentang hal ini sebab nanti bimbang.
Kalau kita kata tak apalah, kita jangan malu tanya dengan ustaz kan. Tak apa tanya. Tapi nanti bimbang, dia timbul hal-hal yang tak diingini. Timbul fitnah. Tapi kalau keramaian gini tak apalah. Maksudnya ramai gini, ustaz kat depan nak tanya kan. Kita perempuan. Kita ya, biasa ustaz-ustaz ajar kuliah duha. Kan? Kuliah duha untuk muslimah. Ustaz tahu mengajar kuliah duha untuk muslimah. Jadi kita tak ada masalah lah kat situ kan. Okey lah kalau ustaz mengajar secara umum, kita nak tanya dengan ustaz tu secara umum, okey saja. Tak ada masalah. Dan soalan pun mestilah umum. Janganlah hal peribadi pula nanti cerita pasal rumah tangga dengan ustaz tu. Kan nanti dia jadi masalah, banyak masalah. So di sini walaupun dia tidak ada kita kata satu tegahan larangan dalam agama kita nak tanya, boleh saja, boleh, tak ada tegahan. Sebab itu biasa dipraktikkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya lihat zaman Nabi lain, zaman kita lain. Okay, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, keimanan amat tinggi. Sekarang iman kita semua berada kat tingkat berapa? B1. Okay, tingkat B1. So, risau. Dia tak naik level 3 walaupun dia ada level 3. Semua dekat B1 semua level biasa-biasa saja. Jadi bimbang. Ustaz tak ustazah pun B1 juga kadang-kadang. Takut macam tu kan. Jadi nanti bila hal-hal yang begini berlaku dah mula banyak isu dan sebagainya. Jadi mana yang boleh kita elakkan, kita elakkan. Okay, so kita kalau ada ustazah yang boleh bantu kita, kita minta ustazah bantulah. Kalau tak ada, tak apa. Barulah boleh cari ustaz. First kali prioritinya ialah jumpa ustazah dulu. Untuk kita orang perempuan. Okay, jumpa ustazah dulu. Sama juga nak mengaji. Mengaji cari ustazah. Okay, tak kisahlah. Ada orang tak setuju dengan saya. Dia kata saya ni rigid lah apa kan. Ya, bagi saya agak tak selesa. Kalau nak mengaji depan-depan ni, ustaz kan. Aurat. Segan. Segan. Apa dia? Oh, suara dia sedap sangat. Ustaz pun terlena, ya Allah. Sedap je suara aja. Lena saya, ya Allah. Lagi je nyanyi pula. Ngaji lagi je. Lena kan. Dia jadi inilah, jadi benda ni. Tak apa. Tapi kalau memang ustaz tu memang yang pakar, memang dia memang bagus dan kita yakin tidak ada fitnah. Tidak ada fitnah yang boleh ni kan. Ramai-ramai okey lah, ramai-ramai okey. Okey saja. Ataupun memang ada mahramnya dekat situ kan. Tak apalah, nak share. Dah lambat tak apa. Sebab ada banyak kes lah kan, ngaji tersuka pada isterinya. Ini pun masalah, banyak masalah yang begitu. Taklah. Ya. Tapi kalau nombor 2-nya saya macam mana? Tak ada saya kurangnya. Tak ada, saya kurang je. Okey dah. Pergi tempat lain. Nanti kan panjang lebar pula cerita ni kan. Dah masuk poligami lah apa hal saudara. Okey, yang kedua. Terdapat teladan untuk para isteri dalam memberikan pelayanan kepada suaminya. Okay, dalam hadis ini kita nampak tadi Aisyah dia buat apa? Dia bantu Nabi SAW untuk basuh baju Nabi yang terkena air mani itu tadi. Jadi ini merupakan satu contoh teladan kepada isteri untuk kita, kepada para isteri untuk berkhidmat untuk seorang suami. Jadi janganlah kata, alah ayah awak cucilah, apa kena saya nak cuci? Janganlah cakap gitu ya. Jadi kalau kita boleh untuk berkhidmat pada suami kita, berkhidmatlah dalam keadaan yang mana dibenarkan oleh syariat sedemikian. Okey, yang ketiga, terkait dengan masalah menghilangkan najis dan benda lainnya, Al-Bukhari menjadikan hadis ini sebagai dalil bahawa tidak mengapa apabila bekas najis masih tertinggal selama wujud najis tersebut zatnya, selama, kalau baca ni tak faham. Selama mana zatnya dah hilang, okey, yang tinggal hanya kesan saja. Jadi itu masih okey. Kadang-kadang kita cuci sesuatu, dia tak hilang habis kan? Dia tinggal bekas-bekas dia. Kalau gitu masih lagi lah. Kita janganlah beruk. Kenapa tak hilang Tapi kalau dah okey, maknanya beruk kan. Sampai sakit tangan. Tak hilang jugalah. Jangan sampai dibuang pakaiannya. Maknanya masih lagi boleh digunakan. Dia tinggal bekas-bekas saja, okey. Tak jadi masalah.
Berhenti sampai situ saja ya perbincangannya. Seterusnya masuk pada perenggan yang berikutnya. Al-Bukhari juga menyebutkan hadis tentang junub di dalam judul bab dan mengkategorikan hal-hal selainnya ke dalam hukumnya melalui kias, atau boleh jadi ia mengisyaratkan hadis itu kepada riwayat Abu Daud dan lainnya dari Abu Hurairah bahawasanya Khawlah binti Yasar berkata, "Wahai Rasulullah, aku hanya mempunyai sehelai pakaian sementara aku mengalami haid ketika memakai pakaian tersebut. Lantas, apa yang harus aku lakukan?" Nabi SAW menjawab, "Idza tahurti faghsilihi thumma salli fihi." Qalat, "Fa in lam yakhrujid dam?" Qala, "Yakfikil ma'u wala yadurruki atharuhu." Jadi yang tentang bekas tu kan, yang tadi yang saya sebutkan, yang kata kalau tinggal bekas saja masih lagi kita boleh guna untuk solat, ini hadisnya. Yang mana Nabi kata ada ni seorang sahabiah bernama Khawlah binti Yasar, dia tanya dengan Nabi tentang dia cuma ada satu helai je baju. Jadi baju dia kadang-kadang terkena darah haid. So dia tanya Nabi, macam mana? Kalau dah kena darah haid, adakah apa yang perlu dia lakukan? Nabi kata apa? Apabila kamu telah suci, maka basuhlah pakaian itu. Lalu solatlah dengan menggunakan pakaian itu. Dia tanya lagi kepada Nabi, jika ternyata darah tersebut juga belum bersih, maknanya tinggal bekas. Dia dah basuh, dia dah kerik, dia dah gosok, dia dah berus semua kan. Tapi masih lagi tinggal bekas, maknanya darah tu tak hilang. Nabi kata kepada dia, cukup kamu basuh dengan air dan jangan pedulikan bekasnya. Jadi kalau tinggal bekas-bekas, okey, boleh buat solat. Hadis ini sanadnya dhaif. Okay, hadis ini sanadnya dhaif dan mempunyai syahid penguat yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Tetapi walaupun ianya dhaif, ada syahid, ada penguat. Penguat ini menunjukkan bahawa hadis itu boleh diamalkan. Kerana kita ada hadis yang menguatkan hadis yang dhaif itu tadi. Yang dimaksud dengan bekas tersebut adalah bercak, yang tadilah buqa' tadi, yang kita bincang dalam hadis. Adalah bercak ataupun bekas yang sulit dihilangkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menggabungkan maknanya sehingga selaras dengan hadis Ummu Qais yang isinya hukihi bidil'in wa ghsilihi bima'in wasidrin. Keriklah darah tersebut dengan tulang. Lalu basuhlah dengan air dan daun bidara. Dengan tulang tak tahulah tulang unta ke. Saya tak tahu. Tapi dengan tulang lah. Mungkin zaman-zaman Nabi ni tulang tu mereka bersihkan, mereka gunakan untuk mengerik. Untuk kerik. Tulang apa? Allahu'alam tulang apa. Kambing dengan unta. Mungkinlah kambing dengan unta. Tapi yang penting di sini tulang tu of course lah bersih. Macam tadi kita baca Aisyah dia guna pohon izkir. Kayu. Kayu tu untuk dia berus. Berus baju dia kan. Jadi, yelah dulu tak ada berus macam kita. So mereka invent lah apa-apa yang mereka boleh guna untuk jadikan alat memberus tu tadi. Sekarang ini dia kata kerik darah tadi dengan tulang, kemudian basuh, lalu dibasuh juga dengan daun bidara. Daun bidara ni dia ada, nak kata wangi, tak wangi sangat ni daun bidara ni. Wangi ke daun tu? Wangi ke? Tak wangi sangat daun tu. Tapi dia boleh mungkin bersihkan lah. Bersihkan ataupun menghilangkan. Sebab ada benda dia tak bau tapi dia boleh menghilangkan bau. Dia begitu. Saya rasa begitulah keadaan daun sidir ini. Kerana ia juga sunnah digunakan untuk jenazah. Untuk menghilangkan bau lah katanya. Okay, walaupun daun tu sendiri dia tak mengeluarkan bau. Baik, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Dan dikarenakan hadis ini tidak memenuhi kriteria Al-Bukhari, maka seperti kebiasaannya, beliau hanya mengambil kesimpulan hukum tadi dari hadis yang memenuhi kriterianya selama masih menunjukkan makna yang sama. Dia Imam Al-Bukhari tak riwayatkan dalam kitabnya, tetapi dia gunakan sebagai kesimpulan hukum sahaja. Kerana hadis itu bukan dhaif, masih lagi sahih. Cuma bagi dia tak menepati tahap kesahihan yang ada untuk dia muatkan dalam kitabnya Sahih Imam Al-Bukhari.
Kerana Imam Al-Bukhari ni bila dia nak muatkan dalam kitab sahih ini, dia ambil yang betul-betul kuat. Dimuatkan dalam kitabnya. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Yang penting ya macam ni, saya nak simpulkan. Kalau air mani terkena pada pakaian, tak basuh pun tak apa. Nak kerik sahaja daripada pakaian itu boleh sahaja. Lalu nak gunakan untuk solat. Kerana kita pegang sebagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i, air mani adalah suci. Ia tidak najis. Tapi kalau nak basuh boleh tak? Boleh. Kerana Aisyah sendiri ada melakukan hal yang sedemikian. Namun bila Aisyah basuh, itu tak menunjukkan wajib. Aisyah basuh hanya sekadar ikut kepada keselesaan dia, tapi dianjurkan. Kalau kita rasa macam nampak kotor kan pada pakaian tu, kalau sikit je okey lagi. Mungkin ada banyak. Kan kita nampak ada spot-spot yang banyak dekat pakaian tu, lebih baik kita basuh. Sama juga dengan cadar. Kalau rasa macam banyak sangat dekat cadar tu, basuh saja. Terbaiklah bagi saya. Itu yang lebih dianjurkan. Masuk dalam washing machine. Masuk dalam washing machine. Okay, kerik dulu. Macam darah kan. Kalau dia kena pada pakaian, kita tak terus masuk dalam washing machine. Kita hilangkan dulu. Okay, jangan terus-terus. Ya Allah. Ingatkan pada anak-anak ya. Temper betul kalau kena kan. Ingat pada anak-anak. Maaf saya sebut. Kalau suar dalam kena darah haid ke apa, jangan terus masuk washing machine. Itu kalau anak aku. Memang nak kena. Tak boleh terus masuk washing machine. Kita basuh dulu. Dia dah hilang tu darahnya tu kan, baru masuk washing machine. Dia sedemikian caranya. Samalah dengan air mani tadi. Kalau kita rasa takut terkena pakaian lain, kalau tadilah rasa macam tak selesa dan sebagainya, boleh saja. Basuh dulu, baru masuk dalam washing machine. Okey, itu saja perbincangannya. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry sebab tadi saya dah tutup. Kenapa?